Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin. Salatan wa salaman alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara dan saudari, puan-puan dan tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya baru sahaja mendarat di lapangan terbang Bangkok pada tengah hari ini. Semoga tuan-tuan dan puan-puan sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala sepanjang masa dan tempat dan keadaan. Tazkirah ringkas pada tengah hari ini di lapangan terbang antarabangsa Bangkok dalam menunggu masa rakan saya untuk menjemput pada tengah hari ini. Saya ingin membuat sikit tazkirah ringkasan kepada makna rukun kehidupan beragama. Dalam banyak keadaan kita terlepas pandang dan kita mungkin lebih memberikan fokus ke satu aspek. Aspek itulah yang kita perdendangkan dan kita nyanyikan dan kita alun-alunkan selama ini, iaitu kepatuhan kepada syariah ataupun aspek halal, bagaimana kita menguruskan kehidupan kita, makan minum kita, kehidupan keluarga, masyarakat dan negara. Sedangkan dalam agama ini melalui banyak ayat Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat yang cukup kuat dan yang cukup bernada tinggi dan bergelombang tinggi, iaitu untuk melaksanakan dan mendirikan satu kehidupan agama yang benar-benar sempurna, utuh dan kuat. Tidak cukup dengan kepatuhan kepada syariah. Tidak cukup dengan satu fenomena kita taat kepada perkara-perkara larangan dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan apa yang diminta, kita meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu lagi aspek yang penting, iaitu aspek bagaimana kita juga mencari segala dengan kemampuan kita apakah amalan terbaik dalam masyarakat yang perlu kita apungkan, yang perlu kita laksanakan, yang perlu kita junjung, yang perlu kita letakkan senada, senafas, sederap dengan kepatuhan kepada syariah. Apakah hujah saya dalam memperkatakan dan membuat andaian tersebut? Yang pertamanya, tuan-tuan dan puan-puan, kita melihat dalam konteks makan minum ataupun perkara yang disebut sebagai halal. Allah Subhanahu wa taala tidak cukup menyatakan perkara halal itu sahaja. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dengan halalan tayyibah, iaitu perkara yang halal dan perkara yang mengikut amalan tayyib, amalan yang diterima pakai oleh masyarakat pada masa dan keadaannya. Halalan tayyibah satu konsep, iaitu kepatuhan kepada syariah, iaitu halalnya yang jelas hukum haramnya, dan disokong oleh satu prinsip lain, iaitu polisi yang terbaik, amalan yang terbaik dari segi integriti, dari segi amanah, kejujuran, dari segi disclosure dan sebagainya. Dalam konteks ini, tuan-tuan dan puan-puan, kita perlu melihat bahawa agama ini terbina di atas dua sayap yang utama. Sayap kepatuhan dan juga sayap bagaimana kita melihat isu-isu, bagaimana kita melakukan yang terbaik dalam masyarakat. Sebab itu kita terlepas pandang, malah kita mentafsirkan tayyibah ini dalam banyak kuliah-kuliah, ilmu-ilmu agama, pengajaran, risalah, brochure dan sebagainya. Yang taib itu maknanya yang baik, yang bersih. Kalau halal itu, kita juga menekankan soal kebersihan. Mungkin betul, tapi tak melambangkan sebenarnya makna nomenclature apakah yang dimaksud dengan tayyibah. Tayyibah di sini ada satu usul daripada Al-Quranul Karim bahawa kita melakukan perkara itu mengikut standard yang diperlukan pada masa tersebut. Standard kebersihan, standard penjagaan pekerja yang bekerja, standard pakaian, standard penzahiran, standard perakaunan, standard apa sahaja. Kerana itulah yang merupakan tayyibah, yang merupakan yang dekat, ma yatibu ilaihi nafs, mana hati kita tertarik dan merasa itulah perkara yang perlu kita dokong dan sanjung selama-lamanya. Hujah yang kedua adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Quranul Karim, iaitu baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan gabungan antara konsep baldatun tayyibah, perkataan tayyib
diulangkan sekali lagi, iaitu perkataan tayyibah dan tayyibah, iaitu tayyib tu yang baik, yang merupakan standard yang tertinggi, standard yang penting dalam negara yang ada dua konsep, iaitu negara yang melakukan amalan terbaik dari segi penzahiran, dari segi pengurusan amanah, dari segi pengurusan penzahiran, tidak ada rasuah secara direct atau tidak direct, secara langsung, tidak langsung, tidak ada salah guna kuasa, tidak berlaku kezaliman antara kaum dengan kaum yang lain. Kita memberikan kelebihan pada anak saudara kita, pada keluarga kita, rakan-rakan dan teman, dari segi pekerjaan, peluang pekerjaan, beasiswa dan sebagainya. Banyak lagi perkara-perkara yang berlaku tidak tayyib, tidak berlaku tayyibah. Baldatun tayyibatun, sebuah negara yang baik dari segi amalan semasa, amalan polisi dan pentadbirannya. Wa rabbun ghafur, satu negara yang juga patuh dengan Allah Subhanahu wa taala, patuh dengan syariat, iaitu sentiasa mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan perkara yang dituntut dan meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi konsep baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur ini konsep yang perlu kita semai dalam pemahaman kita, dalam tindak tanduk kita, dalam polisi kita, dalam strategic thinking dan juga strategic action kita, supaya agama ini benar-benar dapat menjadi agama yang hidup, yang boleh memberikan impak kepada masyarakat, iaitu satu negara, masyarakat dan negara yang memberikan fokus yang sama rata kepada kepatuhan, halalan dan juga kepada amalan terbaik tayyibah. Negara dan masyarakat yang melakukan polisi yang terbaik, baldatun tayyibatun, dan juga wa rabbun ghafur, negara yang mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala dengan mentaati segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekadar itu tuan-tuan dan puan-puan, sebagai satu tafsiran baru mungkin yang mungkin jarang didengar oleh tuan-tuan dan puan-puan, satu tafsiran yang lebih dinamik, yang lebih holistik, yang memberikan takrifan yang meluas kepada tayyibah, bukan sekadar bersih, bukan sekadar baik, tapi meliputi segala perkara yang satu negara yang maju, satu masyarakat yang moden, yang lebih saksama memerlukan dari segi polisi, dari segi best practices, dari segi standard-standard tertentu, dari segi ma'ayir, iaitu ma'yar yang tertentu, supaya kita lebih hidup dalam keadaan yang harmoni, yang lebih selesa, yang lebih adil. Di samping kita patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan amal yang halal dan juga amal yang diberikan keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga berfaedah dan semoga membuka minda kita melihat bagaimana kehidupan beragama, kehidupan yang ada gabungan antara langit, iaitu halal dan juga hukum hakam syariah, dan juga gabungan dengan perkara yang terbaik di atas muka bumi ini, iaitu tayyibah dan juga baldatun tayyibatun. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa tubu ila Allahi fataibu minaz zambi kaman la zambalah.